إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia ni kita dikumpulkan dan berada dalam majlis ilmu. Dan insya-Allah kuliah subuh kita pada pagi ini kita akan membahas satu risalah, iaitu 40 kisah teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat umat, yang ditulis oleh Al-Fadil Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Dan insya-Allah pagi ini kita akan mulakan dengan hadis yang pertama. Maknanya kita punya perbahasan risalah kita pada pagi ini baru mukaddimah baru. Jadi risalah kita ni iaitu 40 kisah teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat umat. Ianya mengandungi 40 hadis seperti mana nama risalah ni lah, iaitu 40 kisah teguran. Dan dihimpun dalam risalah ni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana Nabi menegur para sahabat, sekaligus cara teguran Nabi itu menjadi panduan kepada umat akhir zaman insya-Allah. Dan dibawa dalam risalah ni beberapa tajuk yang menarik. Sama ada teguran Nabi itu berkaitan dengan ibadat ataupun teguran Nabi itu berkaitan dengan adab kehidupan, adabul muasyarah, adab bermasyarakat. Dan risalah ni pun kalau kita tengok, ianya risalah yang sudah berusia setahun, cetakan dia yang terawal tahun 2019. Okay. Jadi tanpa kita bahas panjang, kita terus kepada hadis yang pertama. Hadis yang pertama kita baca dia punya matan dia. Abu Bakrah Nafi' bin Al-Harith radhiyallahu anhu berkata, أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد وفي رواية ولا تعدو. Maksudnya daripada Abu Bakrah At-Taifi, ataupun nama benarnya Nafi' bin Al-Harith, salah seorang sahabat Nabi yang berasal daripada kota Taif. Abu Bakrah Al-Thaqafi At-Taifi, salah seorang sahabat daripada Bani Thaqif, yang mana kalau kita tengok orang-orang Taif pada zaman Nabi masih hidup dan pada waktu Nabi menyampaikan dakwah di Taif sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Bani Thaqif ni yang mendiami kota Taif, mereka tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sirah yang masyhur, perjalanan dakwah Nabi ke Taif, kesimpulannya tidak ada membawa apa-apa, orang kata apa, kesan baik pun pada dakwah Islam. Dan akhirnya Nabi pulang daripada Taif dalam keadaan tidak ada satu orang pun yang dapat Islam pada waktu tu, yang diislamkan. Dan kalau kita tengok pada zaman Nabi hidup, memang orang Taif
Tidak ada yang ramai, tidak ramai memeluk Islam. Dan antara yang memeluk pun sahabat yang bernama Abu Bakrah ni ataupun Nafi' bin Al-Harith. Okay. Dan kalau kita tengok Nabi pernah doakan kepada penduduk Taif ni, la an yukhrijallahu min aslabihim, moga-moga keluar daripada sulbi mereka orang-orang yang menjaga dan memelihara agama ni. Hadis ataupun riwayat yang masyhur dalam sirah. Okay. Dan kalau kita tengok selepas Nabi wafat, barulah orang-orang Taif ni mereka memeluk Islam. Dan mereka pada waktu tu berbai'ah kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifatul Rasul yang pertama. Dan mereka telah membantu Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama untuk memerangi Nabi palsu pada waktu itu, Musailamah Al-Kazzab, dalam peperangan yang terkenal nama dia peperangan Yamamah. Walaupun pada zaman Nabi hidup mereka menentang dakwah Nabi, mereka bukan setakat menolak dakwah Nabi, tapi dalam riwayat sebut mereka halau Nabi dan mereka ajar anak-anak mereka yang kecil ni untuk ligan Nabi, ambil batu lempar pada Nabi, sehingga dalam riwayat sebut Nabi berdarah, sebahagian daripada badan Nabi itu berdarah. Okay. Jadi lepas daripada Nabi wafat, mereka masuk Islam dan mereka antara yang teguh dengan Abu Bakar. Mereka tidak murtad seperti mana kawasan-kawasan lain. Sebab kalau tengok dalam riwayat, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, 3 kota ni kurang orang murtad ataupun tidak ada orang yang murtad ikut Musailamah Al-Kazzab, iaitu Makkah ataupun Mekah, yang kedua Madinah, dan yang ketiga Taif. Berbanding dengan tempat-tempat lain yang ada orang Islam, ada yang murtad, bahkan ramai yang murtad yang mengikuti Musailimah ataupun Musailamah Al-Kazzab. Dan juga seorang lagi Nabi palsu pada waktu tu yang mengaku juga Nabi, Aswad Al-Aunsi. Ini antara 2 orang yang mengaku dia tu Nabi. Masa Nabi hidup pun dia dah hidup dan dia mengaku dengan pengakuan tu. Jadi Abu Bakrah Nafi' bin Harith At-Taifi ni, itu sekadar pengenalan pada dia dah. Dia riwayat satu hadis. Hadis ni riwayat Bukhari. Maksud hadis ni, innahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'. Beliau, yakni Abu Bakrah At-Taifi ni, pergi ke masjid Nabi. Bila mana dia sampai di masjid Nabi, dia dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang salat. Dan pada waktu tu Nabi berada pada posisi rukuk. Nabi salat dengan para sahabat, dia masuk, dia tengok Nabi dan sahabat ni salat. Pada waktu tu dah rukuk dah. Maka lantas dia pada waktu tu pun rukuk sebelum masuk ke dalam saf. Dia masuk masjid, dia tengok Nabi dan para sahabat salat, dah pun rukuk. Maknanya takbiratul ihram pun dah lepas, baca Fatihah pun dah lepas, baca surah pun dah lepas. Nabi pun rukuk. Dia masuk tengok semua orang rukuk. Bila mana dia masuk masjid, dia tak masuk dalam saf lagi, dia duduk di pintu masjid. Kalau masjid ada pintu lah pada waktu tu, tapi masjid Nabi seperti mana yang kita tengok struktur dia tidaklah cantik. Maknanya masjid yang dibina daripada batang kurma. Okay. Dia masuk, dia terus rukuk. Dia tak masuk dalam saf lagi. Okay. Hadis ni dia baru lagi masuk Islam. Hadis ni Abu Bakrah At-Taifi ni, Nafi' bin Harith ni baru masuk Islam. Jadi tak belajar banyak sangat tentang ibadah. Dia terus rukuk. Dalam riwayat sebut, faraka'a qabla an yasila ila as-saf. Terus rukuk sebelum masuk bersama dalam saf. Fa dzakara dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka diberitahu keadaan tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada orang beritahu ataupun dia sendiri yang beritahu pada Nabi. Maknanya dia beritahu pada Nabi, tadi aku datang, aku masbuk. Makmum yang masbuk. Maknanya dia tak sempat dengan takbiratul ihram. Dia masuk, dia terus rukuk, lepas tu dia berjalan perlahan-lahan masuk dalam saf dalam keadaan rukuk. Macam tu. Okey. Beritahu Nabi, apa Nabi sebut? Nabi kata, zadakallahu hirsan wala ta'ud.
Semoga Allah Ta'ala menambahkan semangat kepadamu wahai Abu Bakrah, yakni semangat untuk buat ibadat, semangat untuk belajar ilmu, dan salatmu tadi tidak perlu diulang. Dan sebahagian riwayat dia sebut wala ta'du, dan perbuatan kamu tadi jangan diulang. Jadi perbezaan terjemahan, jika perbezaan baris kalimah tu, kalau sebut wala ta'ud, maksudnya salat kamu tadi sah walaupun kamu tak masuk saf lagi. Tapi kalau riwayat sebut wala ta'du, lepas pada ni jangan buat, tapi salat tadi tu tak perlu qada. Jadi itu pandangan, nanti kita akan sebut pandangan para ulama. Kita tengok apa yang disebutkan sini. Tambahan kisah ini dalam riwayat Imam Abu Dawud, yang lebih komplit lagi dalam riwayat Sunan Abi Dawud, disebutkan bahawa Abu Bakrah rukuk sebelum masuk ke dalam saf. Kemudian dia berjalan untuk masuk ke dalam saf. Ketika Nabi SAW selesai salat, baginda berkata, siapa di antara kalian yang tadi rukuk sebelum masuk saf, lalu dia berjalan menuju saf? Abu Bakrah menjawab, saya. Nabi SAW bersabda, semoga Allah menambahkan semangat kepadamu wahai Abu Bakrah, dan salatmu tidak perlu diulang. Ini riwayat Abu Dawud. Yang tadi kita baca riwayat Bukhari. Dalam riwayat Bukhari tak diberitahu macam mana Nabi tahu dia masuk saf dalam keadaan rukuk berjalan pelan-pelan. Dalam riwayat Abu Dawud, selesai salat Nabi tanya siapa tadi yang rukuk dulu baru masuk saf. Daripada hadis riwayat Abu Dawud ni, macam mana Nabi tahu? Sebab Nabi perasan. Bukan Nabi tengok, tapi Nabi perasan. Tengok ni kena berpaling, kena paling muka tengok kawan tu buat apa. Tapi sekarang ni Nabi perasan. Nak tunjuk pada kita apa? Dalam solat, yang solat tu Nabi, jika berlaku sesuatu, perasan juga Nabi. Nak tunjuk pada kita, inilah mafhum khusyuk yang sebenarnya. Khusyuk ni maksudnya ialah seseorang tu dia teliti apa yang dia tengah buat dalam salat dia. Dia tahu apa yang dia baca dalam salat dia, waktu mana yang dia buat tu dia tahu. Itu maksud khusyuk. Wallazina hum fi salatihim khashi'un. Mereka lah orang-orang yang bila mana salat mereka khusyuk. Khusyuk ni maksudnya ialah fokus pada apa yang dia buat. Dia tahu dia sedang salat, dia tahu apa yang dia sedang baca, dan perasaan dia pada waktu tu ialah menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Sebahagian orang memandang dan faham khusyuk ni ialah fana, hilang diri ketika mana salat, tak sedar, rumah terbakar pun tak lari. Itu bukan mafhum khusyuk yang sebenarnya. Sebab tu ada riwayat, walaupun riwayat tu tak kuat, ada sebahagian menilainya sebagai dhaif. Sekiranya kita punya barang diambil orang, dibawa lari orang, tengah kita salat, berhenti salat dan kejar orang yang ambil barang tu, maknanya nak tunjuk kepada kita, waktu kita salat, kita boleh nak perasan tu tidak jadi salah dalam salat. Jadi bila mana Nabi dia selesai salat, dia tanya siapa yang tadi rukuk dulu, lepas tu berjalan perlahan-perlahan. Mungkin Nabi nampak di ujung mata ada satu orang masuk saf dalam keadaan rukuk. Maka Abu Bakrah pun jawab, ana, saya. Nabi pun terus kata pada Abu Bakrah, semoga Allah Ta'ala tambahkan semangat pada kamu wahai Abu Bakrah, dan salat kamu tadi tidak perlu diulang. Abu Bakrah kita dah sebut siapa. Sekarang ni perbahasan para ulama berkaitan dengan status salat orang yang macam ni, macam Abu Bakrah ni. Pertama dia sebut, para ulama berbeza pendapat tentang makna sabda Nabi wala ta'ud, ataupun kita terjemah jangan diulangi. Ia terbahagi kepada beberapa pandangan. Sini dia bawa pada kita 3 pandangan. Sekiranya hadis itu dibaca dengan wala tu'id, riwayat Bukhari wala ta'ud, riwayat Abu Daud wala ta'du, sebahagian riwayat wala tu'id. Jika dia guna kalimah wala tu'id, maka ia membawa maksud jangan engkau mengulangi salatmu, kerana salatmu tadi sudah pun sah. Itu maksud dia yang pertama. Yang kedua,
wala ta'du. Bermaksud janganlah kamu terburu-buru untuk masuk dalam salat sehingga kamu rukuk dulu baru kamu masuk saf. Itu makna yang kedua di sisi para ulama. Yang ketiga, wala ta'ud. Bermaksud janganlah terburu-buru rukuk sebelum sampai saf, atau janganlah kamu lambat. Okey. Jadi beza baris ni menyebabkan beza makna. Itu kaedah yang kita kena tahu dulu dalam bahasa Arab. Setiap perkataan yang boleh berubah mu'rab dia punya baris dia, maka setiap kali berubah baris, maka berubahlah terjemahan kepada perkataan itu. Riwayat berbeza-beza, wala tu'id, wala ta'du, wala ta'ud. Okey. Pendapat yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar, Ibn Qudamah dan juga As-San'ani. Ni dia nak tarjih yang mana yang lebih kuat pada tiga-tiga lafaz tu tadi. Jumhur ulama mensyarahkan hadis ini menyatakan bahawa salat Abu Bakrah itu sah. Cuma jangan lagi diulangi perbuatan rukuk sambil berjalan ke dalam saf itu. Jadi nak sebut pada kita, salat orang yang macam ni, orang yang baru kenal ibadah, salat dia sah, tapi dia tidak boleh buat lagi. Sah dengan sebab apa? Dengan sebab dia jahil. Lepas pada dia alim, dia buat lagi, maka salat dia ada perbahasan sikit di kalangan para ulama, ada kata tidak sah. Cuma poin yang paling jelas sini nak beritahu pada kita, jangan terburu-buru bila mana kita nak salat. Salatlah dalam keadaan waqar was-sakinah, dalam keadaan tenang, dalam keadaan orang kata apa, cermat dan teratur. Jangan salat dalam keadaan kita termengah-mengah. Sebab tu Nabi larang kita mengejar jemaah yang salat. Maknanya kita datang lambat masbuk, kita pun kejar sehingga kita masuk saf dalam keadaan termengah-mengah, tak dapat nak tarik nafas bagi elok lagi. Jadi itu antara perbuatan yang Nabi larang kita buat. Okay. Tapi jangan juga terlalu lambat. Mentang-mentang hadis ni kata jangan terlalu cepat, jangan terburu-buru, kita pun buat lambat. Datang masjid, orang dah salat dah, orang dah akad takbir dah, kita pergi ambil wuduk dulu, ambil wuduk pula lambat, habis kepala pahit kita test dalam masjid tu. Ini perbuatan-perbuatan saja bagi lambat. Masuk-masuk orang dah tahiyat akhir dah, itu melambat-lambatkan. Tapi duduklah pada kedudukan yang pertengahan, tidak terlalu cepat sampai termengah-mengah sehingga orang perasan nafas kita tercungap-cungap tengah salat, dan tidak juga terlalu lambat. Dan perangai terlalu lambat ni kalau kita tengok, bila dia berlaku? Waktu salat tarawih lah biasanya. Tambah-tambah kalau masjid yang buat 20, dia saja bangun lambat. Dia bangun bila imam habis dah Fatihah baru dia bangun. Kan sebahagian orang dia duduk, mungkin dia lenguh, dia bangun waktu imam duk baca Fatihah dah, habis dah baca Fatihah, dah baca surah dah. Kalau surah tu yang dia cam, dia bangun dekat-dekat nak habis dah surah tu. Kalau surah tu dia tak cam surah mana, dia anggar je. Kalau dia biasa dengar surah tu, kalau baca kuliah, dia bangun dekat nak habis dah surah kuliah tu. Ini perbuatan melambat-lambatkan, tak boleh. Jadi kita nak pahala takbiratul ula bersama dengan imam tu. Tapi janganlah kita terburu-buru. Kalau ada hajat, nak buang hajat ke apa, selesai yang tu dulu, bagi masuk sah, bagi tenang, bagi boleh tarik nafas, bagi elok dulu. Okay. Jadi kita tengok dalam hadis ni, Nabi cara dia tegur orang baru nak kenal agama. Nabi SAW sebut kepada Abu Bakrah ni, bila mana kawan tu mengaku dialah yang masuk sah dalam keadaan rukuk, maknanya dia takbiratul ihram di pintu masjid, lepas tu rukuk, lepas tu berjalan perlahan-perlahan masuk dalam saf. Okay. Bila mana Nabi dengar penerangan pada Abu Bakrah, first kali Nabi sebut apa? Nabi sebut zadakallahu hirsan wala ta'ud. Saya nak ambil pada perkataan zadakallahu hirsan, semoga Allah Ta'ala tambahkan kesungguhanmu, semoga Allah Ta'ala tambahkan keprihatinanmu. Maksudnya apa sini? Nabi puji orang yang baru masuk Islam, baru belajar agama, walaupun dia buat salah, Nabi puji dulu.
Nabi tak kata apa ni, tak tanya orang. Tahulah baru masuk Islam, buat pandai, buat kepala sendiri pula. Nabi tak kata. Sebab kalau Nabi sebut macam tu, dia akan ada perasaan yang kurang senang dengan Nabi. Atau mungkin dia tak mari dah solat apa pada tu. Ini cara Nabi tegur orang yang baru masuk Islam. Cara Nabi tegur orang yang baru masuk Islam. Ini benda yang kita kena tahu. Bila mana ada orang yang pengetahuan agama dia biasa-biasa ataupun dia baru masuk Islam, kadang-kadang dia buat benda yang salah ataupun benda yang tak betul, tak tahu, jangan kita guna kaedah herdik ataupun Arab panggil sukhriyah, ataupun sekarang ni dia panggil sarkastik, istilah tu. Maknanya kita herdik dia ataupun kita sukhriyah, maknanya kita buat dia nak tegur tapi cara ayat tu pedas, menyebabkan mesej tu sampai tapi kawan tu dah robek dah hati dengar perkataan kita. Jadi ini benda yang kita kena jaga. Kaifiyah, cara Nabi dia menegur orang. Tapi tak semestinya semua jenis orang kita tegur dengan cara ni. Kalau kita tengok perang Tabuk, bila mana Nabi SAW balik pada perang Tabuk, Nabi diberi maklumat ada beberapa orang sahabat tak join perang Tabuk. Kan kita pernah dengar cerita sahabat Nabi 3 orang yang di pulau. 3 orang kena pulau sebab tak nak join perang Tabuk. Okay. Hilal bin Umayyah, Murarah, dan ada seorang lagi sahabat. Okay. Jadi Nabi SAW pulau 3 orang ni sampai 50 hari. Sampai 50 hari. Pada waktu tu orang munafik pun ramai tak join perang tu. Dia orang datang jumpa Nabi, dia orang beri alasan tak nak join perang sebab apa. Nabi tak kenakan pada orang-orang munafik ni apa-apa tindakan. Nabi tak pulau pun. Sampai tang 3 orang ni Nabi pulau. Sungguh-sungguh Nabi pulau. Dan Nabi ajak sahabat untuk pulau 3 orang ni. Sehingga 3 orang ni Quran kata daqat alaihimul ardu bima rahubat. Sehingga mereka rasa sempit muka bumi ni sebab selisih dengan Nabi tak nak bercakap. Selisih dengan sahabat tak nak bercakap. Tanya sebahagian sahabat sebab apa tak nak bercakap. Kami tak tahu. Nabi suruh jangan tegur kamu. Tu je. Sampai satu tahap sebahagian daripada yang kena pulau 3 orang ni, Nabi kata isteri dia pun jangan tegur dia. Okay. Beza Nabi berinteraksi dengan orang yang dah lama masuk Islam, dah mantap pengetahuan Islam dia, dah menunjukkan perjuangan dia pada Islam, join perang, tiba-tiba mari perang Tabuk tak nak join. Cara Nabi tegur agak keras berbanding Nabi tegur orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi nak sebut pada kita, melihat keperluan orang yang ditegur itu pun penting. Macam mana Nabi tegur? Sebab risalah kita ni 40 hadis Rasulullah, teguran Rasulullah kepada umat. Okay. Jadi dia nak ajar pada kita pada hadis pertama ni, macam mana nak tegur orang. Macam mana nak tegur orang, tengok pada kapasiti orang tu. Kalau orang tu baru masuk Islam, kita tak boleh guna bahasa-bahasa yang laras dia, agak tinggi dan agak kasar. Kerana itu akan mengurangkan minatnya kepada Islam dan menambahkan salah faham dia terhadap Islam. Jadi orang-orang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, tak boleh kita bercakap tentang kesilapan mereka dengan cara yang jelas, melainkan kita kena terang, bagi clear. Okay. Saya ingat pengalaman masa duduk di Terengganu dulu, kita pernah buat satu program dakwah kepada kumpulan orang asli di Pahang. Sebab Kemaman dengan Pahang tu dekat dengan Kuantan. Okay. Dan Pahang ni dia banyak kawasan pendalaman yang masih ada orang asli, suku-suku sekian. Okay. Jadi ada beberapa kampung yang dah kita target kawasan Temeloh tu, yang dia orang memang tak kenal langsung Islam. Memang tak kenal. Buat program dengan beberapa NGO, hantar bantuan. Cara kita nak attract mereka ni, kita bagilah makanan apa semua. Okay. Maknanya 4-wheel drive semua bagi penuh dengan beras apa semua. Lepas tu kita bermasyarakat dengan masyarakat dia. Kita pun bagilah keperluan harian. Lepas tu kita approach dia orang dengan Islam. Okay. Dan orang asli ni
cara nak approach dia orang untuk terima Islam, kena tarik ketua dia dulu ataupun tok batin dia, sebab mereka akan menurut pada kawan tu. Okay. Jadi bila mana sampai orang asli kawasan pendalaman, okay, mereka ni makan macam-macam. Antara yang dia orang makan, babi hutan dia orang makan. Dia orang bukan setakat makan, dia orang pelihara, dia orang letak bawah rumah dia orang. Yang dia orang buat macam jaring, yang dia orang tangkap tu dia orang letak dalam tu siap-siap bawah rumah. Okey. Jadi pada waktu kita orang sampai tu tengok babi penuh bawah rumah. Okey. Dia orang setuju masuk Islam. Dia orang setuju masuk Islam. Akhirnya dibuat majlis pengislaman. Ada beberapa orang ustaz yang kita bawa dan dia orang pun lafazkan syahadah secara beramai-ramai masuk Islam. 2 buah kampung daripada suku yang sama kawasan tu. Okay. Dia orang masuk Islam, duduk, ada sebahagian sukarelawan duduk sampai 2 minggu sebab nak ajar benda-benda asas dulu pada dia orang. Ajar bila mana cukup 2 minggu, sukarelawan ni pun ada urusan juga, dia orang balik semula. Cukup sebulan, kita orang pergi balik nak pantau tengok setakat mana. Sebab yang jadi masalah hari ni, orang Islamkan saja, orang tak bimbing. Okay, jadi dia orang dapat maklumat tu sikit, tiba-tiba dia orang ditinggalkan dalam tempoh yang agak lama. Akhirnya dia orang punya pengamalan agama tu balik pada asal balik, animisme balik. Okay. Jadi sebulan ataupun kurang sebulan kita orang pergi balik. Waktu tu saya tak ikut, kawan saya yang pergi. Okay. Pergi balik, tengok macam mana dia orang. Dia orang solat. Dia orang jagalah solat. Cuma adalah yang tak kena bacaan dia orang tu, payahlah kita nak bagi betul 100%. Okay. Cuma ada satu lagi masalah yang dia orang duk buat ni, babi dia orang tak stop lagi makan. Dia orang tak stop makan babi. Jadi ada seorang ustaz tanya, ni sebab apa pelihara lagi babi ni? Babi ni duk ada lagi. Patut tak boleh makan, dah masuk Islam tak boleh makan babi. Tok batin tu kata, babi-babi ni yang duduk bawah rumah kami ni, pada waktu majlis syahadah dulu, babi tu ada sekali bawah rumah. Dia kata, jadi babi ni dia join majlis syahadah tu. Jadi dia orang tu ingat babi ni bukan dah masuk Islam ke? Dia kata babi ni bukan dah masuk Islam ke dulu? Kami tak tangkap yang baru, yang ni yang majlis hari tu. Dia orang tak tahu apa. Dia orang ingat babi tu sekali telah diislamkan, jadi boleh makan. Dia orang tak tahu. Dia orang memang tak ada maklumat langsung tentang agama. Okay. Jadi orang macam ni, cara kita nak approach dia tak boleh guna bahasa kasar. Dia santau kita, sakan kita. Sebab dia orang masih lagi ada amalan-amalan pelik dia orang. Okey, mana dia orang ada benda tu. Dia orang tahu pokok ni racun, pokok ni tak racun, dia masak kita satu macam, dia letak satu daun apa, pening habis tak boleh balik ke bandar. Kalau kita marah dia on the spot, apa ni masuk Islam, babi tak stop lagi makan. Ini benda yang perlu kepada teknik. Macam mana Nabi buat kepada Abu Bakar. Nabi puji dulu. Nabi kata, Allah Ta'ala tambah kamu punya semangat tentang agama ni. Cuma lepas ni jangan duk buat lagi lah macam ni. Jangan duk buat lagi perangai. Tak masuk sah lagi, dah akad takbiratul ihram, lepas tu baru masuk sah. Okay. Kita tengok dalam buku kita ni, penulis dia sebut kepada kita beberapa masalah fiqh berkaitan dengan salat. Okay. Dia kata pada kita, bagaimanakah cara untuk mendapatkan rakaat dalam salat? Dia buka perbahasan ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ji'tum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an wa man adraka ar-rak'ata faqad adraka as-salah." Jika kamu mendatangi salat padahal kami sedang sujud, Nabi sebutlah hadis riwayat Abu Daud ni, maka sujudlah dan janganlah kamu menghitungnya, yakni menghitung sesuatu, tidak mendapat rakaat, dan sesiapa mendapat rakaat yakni rukuk, maka dia mendapatkan salat. Nabi beritahu dalam hadis kita ni, kita sebut sekali lagi, idza ji'tum ila salah wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha. Bila mana kamu datang salat, tengok-tengok orang dah salat dah, pada waktu tu orang dah sujud, Nabi kata kamu masuk dalam saf, fasjudu, tu kamu sujud, wala ta'udduha,
dan jangan kamu bilang itu sebagai rakaat yang kamu dapat, maksud Nabi. Wa man adraka rakaat, dan barang siapa yang sempat dengan rukuk, faqad adraka salah, maka dia telah mendapat rakaat tu. Ni hadis nak beritahu pada kita, di manakah batasan seseorang tu kalau dia masbuk, dia dikira dapat rakaat, tak dapat rakaat. Itu je dia nak sebut. Okay. Batas dia ialah pada rukuk. Bila mana kita masuk masjid, kita masbuk, kita tengok orang sedang rukuk, kita sempat rukuk. Maknanya kita sempat rukuk sebelum imam tu i'tidal. Adalah perbahasan di kalangan para ulama, i'tidal tu tara mana? Maknanya jangan sampai tulang belakang imam tu straight, maknanya dia berdiri tegak. Dalam tempoh tu dia rokok sebelum dia i'tidal, kita sempat dalam tempoh tu, kalau kita masbuk, kita dikira sebagai dapat rakaat tu dan tak perlu ganti rakaat tu. Itu je nak beritahunya. Ini maklumat yang kita dah ada dah. Okay. Cuma kata Nabi, wa nahnu sujudun fasjudu. Kalau kami sedang sujud, maka sujudlah. Dan jangan kamu bilang ia sebagai rakaat yang kamu dapat. Okay. Hadis nak beritahu pada kita apa dia? Orang yang salat mendapatkan satu rakaat, lalu waktu salat tamat, maka salatnya sah. Maknanya bila mana dia datang, dia sempat dengan berapa rakaat, maka itulah yang dia dapat dan dia kena tambah. Itu je yang nak dia beritahu. Okay. Dan yang kedua nak beritahu sini, orang-orang yang masbuk, bila mana dia masuk masjid, dia takbiratul ihram, dia ikut apa yang sedang jemaah duk buat pada waktu tu. Dan jangan tunggu. Ini juga ada satu perangai orang kita ni, bila mana dia tengok orang sedang tahiyat awal, masuk-masuk jemaah tengah tahiyat awal, dia tak terus tahiyat awal, dia tunggu orang bangun dulu, dia berdiri tunggu. Perbuatan tu kurang elok. Bila mana kita masuk, orang tengah tahiyat awal, angkat takbir, duduk tahiyat, jangan tunggu orang bangun. Sebab dalam hadis Nabi sebut, wa nahnu sujudun fasjudu. Dia mari daripada tu. Apa saja orang tengah buat, kita ikut lah. Kita tak perlu tunggu. Tak perlu tunggu. Ada orang dia suka tunggu, terutamanya pada tahiyat awal tu lah. Okay. Seterusnya yang ketiga dia sebut sini, makmum masbuk mendapat rukuk bersama imam. Sebelum imam bangkit dari rukuknya, dia mendapat rakaat tersebut. Makna ketiga ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, man adraka raka'atan minas salah faqad adrakaha qabla an yuqimal imamu sulbahu. Hadis riwayat Abu Daud. Ni nak terang pada kita tentang kat mana dapat, kat mana tak dapat rakaat. Siapa-siapa yang mendapat rakaat, maka dia mendapatkan salat sebelum imam menegakkan tulang belakang. Ini hadis-hadis yang menjadi dalil dekat mana seseorang tu bila mana dia nak bahas ataupun dia nak tahu dia dapat rakaat ataupun tak dapat rakaat. Sesiapa yang sempat rukuk bersama imam sebelum imam bangun daripada rukuk, maka dia mendapatkan rakaat salat tersebut. Dan inilah pendapat majoriti ulama. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, inilah pendapat yang kami kuatkan, iaitu dapat rakaat dengan mendapatkan rukuk. Inilah pendapat yang benar yang dikatakan, yang dinyatakan oleh Asy-Syafi'i, dan juga merupakan pendapat kebanyakan ulama Syafi'iyah dan majoriti ulama yang lain. Kemudian penulis dia tambah sikit sebagai penutup kepada hadis yang pertama ni. Dia kata, datanglah ke masjid dalam keadaan yang tenang. Maknanya bila mana kita datang masjid, datang dalam keadaan yang tenang, jangan tergesa-gesa. Nabi SAW bersabda, apabila solat telah didirikan, maka janganlah kamu mendatanginya dalam keadaan berlari. Itu Nabi larang. Datangilah salat dalam keadaan tenang. Salatlah dengan apa yang kamu sempat, dan rakaat yang tertinggal itu fa'atimmuha, kamu sempurnakanlah ia. Imam An-Nawawi menyatakan pada hadis ini terdapat seruan yang kuat supaya mendatangi salat dalam keadaan tenang dan tenteram, serta larangan mendatangi salat dalam keadaan berlari, sama ada salat fardu atau salat Jumaat. Jadi nak beritahu pada kita, bila mana kita salat dalam keadaan tenang. Ini benda yang kita kena selalu tekankan. Dia ada orang dia tak nak terlepas rakaat, dia buat dalam keadaan tergesa-gesa.
Benda tu sangat-sangat Nabi larang. Maknanya jangan kita jadi orang, sebab benda ni dia mengganggu kekhusyukan salat. Bila mana kita datang dalam keadaan termengah-mengah, kita tak dapat baca sesuatu tu dengan baik, dia akan mengganggu rukun. Contoh, cepat-cepat nak masuk saf. Okay. Pada waktu tu imam duk baca surah, kita pun baca Fatihah. Walaupun ada perbahasan lah orang yang macam ni macam mana, tapi ada orang dia nak pilih nak baca juga pada waktu tu. Dia baca tu dah kelang kabut semua dah haru biru dah dia punya Fatihah. Sebab dia nak cover nafas dia. Lepas tu dia nak sebut ayat tu lagi. Sebab tu Nabi sebut solat dalam keadaan tenang. Sebab bila mana solat dalam keadaan yang kelang kabut ni, lam adri nafsahu am yahmadu rabbahu aw yasubbu nafsahu, Nabi kata. Bila mana orang solat dalam keadaan ni, dia tak tahu sama ada dia sedang memuji Tuhannya atau dia sedang menghina dirinya. Sebab nafas tercungap, bahasa kita pun dah bercampur pada waktu tu. Khusyuk dalam salat datang dengan kesempurnaan, bermula menjaga diri dari segala dosa dan maksiat, menjaga tata cara wuduk, dan datang dalam keadaan yang tenang, memahami bacaan dalam salat dan selainnya. Okay. Jadi hadis ni dia cerita pada kita, pertama, tata cara salat berjemaah. Macam mana nak salat berjemaah? Dengan kita ikut imam, dan kita kena buat persediaan sebelum kita akad takbir bersama dengan imam. Wuduk kita apa-apa saja. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak. Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak fi kulli wudu'in wa fi riwayah wa fi kulli salah. Dia kena bersiwak pada setiap kali dia nak salat ataupun setiap kali dia nak ambil wuduk. Okay. Nak beritahu apa? Apa sebab Nabi sebut benda ni? Dan dalam apa sebab Nabi tekankan benda ni? Tujuan dia ialah nak bagi solat tu keadaan tenang. Bau mulut tak ada. Dalam sebahagian hadis lain Nabi kata, jangan kamu solat dalam keadaan kamu al-haqib wal-haqin. Haqib ni maksud dia apa? Tahan nak buang air besar. Wal-haqin, dan juga tahan nak buang air kecil. Jangan solat. Melainkan kamu settlekan semua tu. Okay. Semua benda ni yang Nabi sebut ni, tujuan dia ialah nak bagi rasa solat tu betul-betul boleh bagi terapi pada diri. Hari ni sebahagian orang bila mana dia solat, dia rasa solat tu beban, berat. Dia tak nampak solat tu seperti mana Nabi dan para sahabat nampak. Hadis terkenal, kita tengok Nabi bila mana dia kusut sikit, dia akan solat. Bila mana Nabi ni nak rehat, Nabi sebut arihna biha, rehatkanlah kami dengan salat. Tapi zaman kita ni, rehatkanlah kami dengan tak salat, kalau boleh. Nak sebut pada kita tentang bagaimana melihat salat tu sendiri. Semua benda-benda ni Nabi jaga. Sebab tu setiap orang dia tidak merasai nikmat salat bila mana dia salat dalam keadaan tergesa-gesa, bila mana dia salat dalam keadaan termengah-mengah, dia tak jaga kesempurnaan wuduk, dia tak jaga apa-apa benda yang diperlukan dari segi penampilan diri. Ini semua benda yang ditekankan, tujuan dia untuk jaga kesempurnaan solat sehingga kita menikmati salat tu sendiri. Dan yang kedua, yang jelas daripada hadis ni kita boleh tengok apa dia, Nabi SAW menegur dengan cara yang baik bagi orang yang baru nak berkenalan dengan Islam. Nabi tak tegur dengan cara yang agak keras dan kasar, kerana itu juga daripada mau'izatil hasanah, cara beri peringatan dengan baik. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya perkongsian pada kali ini. Saya ingat nak baca dua hadis, tapi hadis kedua ni lagi panjang. Berbicara tanpa ilmu pengetahuan, nanti bulan depan kita cerita. Satu sesi satu hadis ni dah kira okey dah. Okay. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya itu sebahagian apa yang kita dapat daripada pagi ini. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.